Bersama bunga diri ke kanan, hati-hati bila di jalan, di sini, di sana. Adat Melayu bersendikan agama, masyhur serata, teguh peribadi, angkuh dan sombong, punca angkara, luhur budi, hormat menghormati. Ainul, Nurin ada terbaca yang ada seorang wanita membunuh diri akibat dibuli cyber di laman TikTok. Betul ke? Takutnya. Ya, Nurin sedar sejak akhir-akhir ini penyalahgunaan media sosial amat berleluasa dalam kalangan rakyat di Malaysia. Betul tu, antaranya isu buli cyber, isu ancaman dan isu penyebaran berita palsu. Perkara ini sangat bertentangan dengan prinsip rukun negara kita iaitu kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, mari kita teruskan dengan video kami tentang penyalahgunaan media sosial. Okay, seterusnya kita akan bercakap tentang buli cyber iaitu atau dalam bahasa Arab disebut al-sukriyah. Tujuan mengapa buli cyber ini terjadi adalah kerana pembuli atau pemangsa ingin menakut-nakutkan, menimbulkan kemarahan dan juga memalukan mangsa. Seterusnya, sebab mengapa buli cyber ini terjadi adalah kerana pemangsa tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan tingkah laku mangsa. Hal ini bertepatan dengan rukun tonggak amal soleh iaitu angkuh dan sombong, punca angkara. Seterusnya, pembuli juga ingin memalukan mangsa dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti kata-kata lucah, berbau fitnah dan juga hasutan yang akan menyakiti hati orang lain. Seterusnya, sebab mengapa buli cyber ini sering berleluasa dan sering terjadi adalah kerana ramai pengguna yang menggunakan akaun palsu atau fake account yang membuatkannya agak sukar untuk dikenali dan sukar untuk mencari siapa yang menjadi penyebab kepada masalah ini. Dan seterusnya, saya ingin mengupas tentang isu menyebarkan maklumat atau berita yang tidak sahih. Punca isu ini berlaku adalah disebabkan ingin menimbulkan kekacauan dalam kalangan rakyat. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Apabila kita menyentuh tentang sensitiviti sebuah kaum tersebut, kita akan saling menunjuk jari di antara satu sama lain dan tiada perpaduan di antara kita disebabkan salah faham yang timbul. Apabila tiada perpaduan di antara kita, maka negara kita boleh diancam bahaya. Nilai yang ingin saya tekankan dalam isu ini adalah nilai tidak bertanggungjawab dan tidak rasional dalam berfikir. Ini kerana mereka berasa seronok terhadap maklumat yang tidak sahih itu menjadi tular ataupun viral. Perkara ini amatlah tidak sopan dan bercanggah dengan apa yang telah kita pelajari dalam bab 1 iaitu etika. Akhir sekali, saya ingin menerangkan isu yang berkaitan dengan ancaman atau ugutan di media sosial yang semakin berleluasa di negara ini. Perbuatan tersebut berlaku disebabkan oleh jenayah yang ingin menguap keuntungan dengan cara yang tidak sepatutnya. Contohnya, mereka akan mencari mangsa di internet dan mencari identiti orang lain dan mencari mangsa tersebut supaya mereka akan terperangkap dalam apa yang ingin mereka lakukan. Dan seterusnya, contoh yang mereka buat adalah dengan membuat video panggilan atau menyuruh mangsa menghantar video atau gambar yang tidak senonoh. Seterusnya, mangsa akan terlibat dengan ugutan mereka, iaitu penjenayah akan meminta mereka untuk membayar dengan jumlah wang yang besar jikalau mereka tidak mahu maruah mereka ataupun aib mereka tersebar. Hal ini terjadi adalah disebabkan oleh mereka tidak mempunyai etika dalam diri, iaitu mereka tidak mempunyai nilai seperti ketidakmatangan dalam diri yang akhirnya mereka terjumus dalam melakukan tingkah laku yang negatif. Penyalahgunaan media sosial akan memberikan kesan kepada kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedaulatan bahasa Melayu akan tercemar ekoran daripada kemunculan bahasa Selangor atau dikenali sebagai bahasa rojak. Bahasa rojak akan menghakis keaslian dan nilai-nilai estetika di dalam bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Bukan itu sahaja, hal ini juga akan melunturkan sikap sopan dalam tutur kata kerana telah terbiasa menggunakan bahasa rojak ketika di alam maya.
Para suruhjat yang selalu digunakan juga hanyalah untuk menampakkan gaya yang lebih urban atau moden, tapi ini jelas menunjukkan sikap ketidakprofesionalan dalam etika pertuturan. Selain itu, kesan daripada penggunaan media sosial kepada bangsa pula adalah mampu merosakkan perpaduan kaum kerana ia menyentuh isu sensitiviti antara kaum. Contohnya, kaum Melayu dan juga kaum India sangat sensitif terhadap isu antara agama, manakala Cina pula sangat sensitif terhadap isu bahasa. Sekiranya perpaduan di sebuah negara itu tidak kukuh, maka negara itu sedang diancam oleh bahaya daripada anasir-anasir luar. Seterusnya juga, hubungan antara kaum akan menjadi renggang dan ini disebabkan oleh tomahan dan juga kata-kata negatif yang dilakukan di platform media sosial. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang kesan dari segi fizikal, emosi dan mental terhadap individu apabila terkena buli cyber. Yang pertama ialah emosi. Individu akan terasa terhina dan malu kerana gambar dan video diwarnai oleh pembuli. Individu akan terasa depresi, kebimbangan dan kurang yakin diri. Yang ketiga ialah dari segi fizikal. Individu akan merasa tekanan sehingga menyebabkan sakit perut iaitu gastritis, muntah dan asam perut serta gangguan pada pola tidur mereka. Maka, kesan buli cyber ini boleh menyebabkan target prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan tidak tercapai. Jika rakyat memahami prinsip ini, maka buli cyber tidak akan berlaku. Peranan pelajar dalam bidang teknologi untuk mengatasi masalah ini dalam konteks buli cyber antaranya ialah dengan membuat naik iklan atau video kreatif, ringkas dan padat berkaitan buli cyber untuk menarik perhatian Gen Z dalam mencegah gejala ini. Video tentang penggunaan ciri khas yang telah diwujudkan oleh aplikasi media sosial TikTok misalnya, iaitu tapisan komen-komen negatif. Hal ini kerana kebanyakan pengguna media sosial mengetahui adanya ciri khas ini tetapi tidak tahu cara mengaktifkannya. Seterusnya, bekerjasama dengan mahasiswa daripada universiti lain yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang IT untuk menghasilkan satu algoritma menggunakan kecerdasan buatan AI. Algoritma ini boleh mencegah buli cyber daripada merebak kerana AI boleh mengesan dengan tepat mangsa buli, pembuli dan saksi dalam setiap situasi. Seterusnya, para pelajar yang mengambil jurusan teknologi maklumat haruslah menguar-uarkan penggunaan aplikasi antivirus dalam telefon bimbit masing-masing. Aplikasi ini mampu bantu pengguna untuk mengesan, menapis maklumat atau perkataan dan blok kandungan yang tidak selamat untuk maklumat di dalam telefon bimbit kita. Seterusnya, kita perlulah memberi kesedaran kepada semua pengguna telefon pintar khususnya untuk menggunakan VPN. VPN atau Virtual Private Networks mampu mewujudkan sambungan rangkaian yang dilindungi apabila menggunakan rangkaian awam. Hal ini akan menjadikannya lebih sukar kepada pihak ketiga untuk menjejak aktiviti anda dalam talian dan mencuri data. Hai sekali, solusi sebarkan berita tidak sahih dengan membina satu aplikasi atau pautan secara automatik untuk mengesan berita palsu dan seterusnya melaporkan ke pihak KKD dan pihak polis untuk tindakan seterusnya. Contohnya, orang awam akan mendapat amaran di skrin peranti masing-masing secara automatik apabila mendapat berita palsu. Dan seterusnya, pihak yang berwajib perlu mengambil tindakan atas berita palsu itu. Aplikasi ini perlu dibuat oleh pelajar yang berkemahiran seperti pelajar teknologi maklumat dengan bimbingan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan berita palsu itu dapat dikesan. Oleh itu, aplikasi ini dapat membantu ras berita palsu supaya orang awam dapat mencegahnya daripada tersebar luas. Tunggu. Sebelum tu, mana rumusan video kita? Ya Allah, lupa. Maafkan saya. Rumusannya ialah, oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna media sosial yang prihatin hendaklah mempraktikkan rukun negara yang kelima, Iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kerana prinsip ini sangat berkait rapat dengan komponen etika, kesedaran dan pengetahuan awam berkenaan penggunaan media sosial. Okey, sampai situ sahaja video kita pada kali ini. Bye!